ijab qabul 6 syarat. Syarat nak menuturkan lafaz yang bernama ijab dan qabul yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala yakni kedua, bahawa tiada diselangi antara keduanya, kedua lafaz ijab dan qabul itu tidak diselangi itu dengan diam yang lama. Tak diselangi itu tak boleh nak berhenti, ataupun tak boleh nak masukkan perkataan lain, ataupun tak boleh nak diam yang lama. Tak boleh berhenti yang lama. Antara ijab qabul tu dia kena mualat. Tak boleh kita ijab sebelum qabul tu diam yang lama ataupun masukkan perkataan lain. Masuk perkataan lain tu kita dah bahas tadi. Yang ni dia tak masuk perkataan lain tapi dia senyap. Tak boleh senyap, dia kena terus sambung. Diam tu nak tahu kadar masa lama tu. Tu. Kadar masa lama tu dia tak nyatakan di sini ya. Dia tak boleh berhenti lama ataupun diam lama, senyap yang lama tu kadar masa dia ada dua pandangan. Qaul yang mu'tamad, tak boleh kadar lebih daripada diam yang lama pada membaca Fatihah. Sama je. Itu qaul mu'tamad. Baca Fatihah antara syarat mualat. Fatihah ni dia kena mualat. Wajib bukan sunat. Dia tak sama dengan baca surah. Apabila kita baca Fatihah, ayat dengan ayat dan perkataan dengan perkataan, dia wajib mualat. Apa dia mualat? Tak boleh kita berhenti yang lama ataupun tak boleh nak keraskan dengan perkataan yang tidak disunatkan ketika kita membaca Fatihah. Baik, kadar mana yang dibenarkan berhenti? Kadar waqaf sahaja. Apa maksud kadar waqaf? Kadar waqaf iaitu kadar sempat menarik sekali nafas. Sekali tarik nafas, itu saja. Tak boleh berhenti lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu dianggap lama. Waqaf sekali. Maksud waqaf ni apa? Berhenti sempat untuk sekali bernafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali sempat. Ar-Rahmanur Rahim. Sepatutnya macam itulah, tapi kita tak tariklah. Tak tariklah kuat sangat. Tak tarik penuh. Tapi kalau kita betul-betul nak ikut, tarik penuh sepenuhnya. Kemudian baca. Itu dipanggil kadar dia dibenarkan berhenti. Itu qaul yang mu'tamad. Tidak dibenarkan, iaitu tiada dibenarkan diselangi antara kedua ini. Tidak boleh diselangi antara keduanya. Kedua lafaz ijab qabul tu apa dia? Dengan diam yang lama. Diam yang lama tu, yang ni qaul mu'tamadnya kadar ukuran diam yang boleh memutuskan mualat Fatihah, iaitu sekadar dibenarkan untuk berhenti waqaf saja. Diam yang lama yang menunjukkan tak hendak membeli. Ini qaul dhaif. Qaul dhaif ni kalau diam lebih daripada waqaf, menunjukkan dia diam lama tu menunjukkan dia ni tak nak dah ni, tak nak beli dah ni. Itu qaul dhaif. Kalau dia sambung lagi boleh. Sah juga, tak perlu ulang balik. Tapi kalau nak ikut qaul mu'tamad, berhenti ni hanya dibenarkan untuk sekali waqaf sahaja, kena sambung terus. Kalau lebih daripada kadar waqaf, dia tak sambung, terus kena mula ijab lain. Itu yang Tok Iman duk jaga bab akad nikah tu. Dia kata, Tok Iman kata jawab terus, saya sentap aja. Tak ada goncang kuat ya. Goncang dia punya tangan. Nak suruh terus sambung. Sebab tu Iman pun dia kena tahu. Taklah sampai dia tak sempat nak tarik nafas. Sial anak pengantin. Kawan dah gemuruh dah. Dah duduk bergegar, bergetar dah. Lepas tu pula tu imam pegang tangan satu hal. Lepas pegang tangan dia sentak pula. Kan? Lagi kecil perut. Menggigil terus. Lupa. Ijab mula-mula ingat dah. Dah hafal luar. Sebelum tu dah hafal. Dah atas kereta ni. Tu imam. Tu imam pengantin. Yang lelaki ya, yang perempuan relax je. Dia menunggu je. Menunggu seronok. Baik. Tetapi kalau diam sekejap, tidaklah mengapa. Diam yang sekejap tak apa. Baik, settle. Mudah saja. Syarat yang kedua, jangan diam yang lama, terus sambung saya beli. Yang ketiga, baik, cara yang ketiga pula nak ucap lafaz ijab qabul tu, tiada berubah.
Sebutan yang pertama dengan sebutan yang kedua. Jika disebut dua kali, ni mudah saja, ni jaranglah kita buat. Tempat yang mudah-mudah kita ekspreskan. Jangan kita buat. Tapi kalaulah dia buat, sebut dua kali, tak boleh berubah sebutan. Mana contoh dia? Tak boleh berubah sebutan pertama dengan sebutan kedua tu jika disebut dua kali. Seperti saya jual kepada anda buku ini dengan harga RM5, bahkan RM10. Dia ulang dua kali. RM10. Mula-mula dia kata RM5, lepas tu dia ulang pula kali kedua. Nak ulang kali kedua, jangan berubah dia punya sebutan itu. Cakap macam ini tidak sah selagi tidak diulangi sirah yang sempurna dua kali. Kalaulah dia nak sebut dua kali juga, kena sama. Boleh nak sebut dua kali, tapi kena sama. Mana contoh dia? Maka jika diulangi kali yang kedua itu dengan sempurna, seperti katanya, saya jual kepada anda buku ini dengan harga RM5, saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM10. Dia buat, dia bukan ulang benda yang sama, RM10 dan RM10, tidak. Maksudnya, dia ulang itu, dia dengan angka yang berbeza, tapi dia ulang dua kali. Sah ke tidak? Mula-mula dia kata, saya jual buku ni RM5. Ulang sekali. Saya jual RM10. Hak mana satu ni, Ji? Tanya balik. Kan? Okey. Kalaulah dia nak sah, kalau dia buat dua kali dia ulang, tapi dia nak yang 10. Kita tengok balik. Maka diterima oleh pembeli, sahlah dengan harga RM10. Pembeli terima hak 10 tu, sah. Tapi yang tak sahnya, dia kata, saya jual lah buku ni dengan harga RM5, RM10. Boleh? Tak boleh. Ni bahkan. Dia kata bahkan RM10. Dia kena ulang cara yang sempurna. Tak boleh dia kata, RM10 lah. Tak boleh. Dia kena buat sempurna. Saya jual buku ni dengan harga RM10. Ulang lagi. Saya jual buku ni dengan harga RM20. Dia nak yang 20 tu. Sah. Baik, itu mudah saja. Baik, yang keempat, syarat keempat. Syarat keempat, kelima. Keempat dulu. Bahawa didengar oleh orang yang berhampiran. An yatalaffadha bihaitsu yusmi'u man biqarbih. Kalau dalam kita Arab, bahawa didengar oleh orang yang berhampiran. Dengan apa dia? Akan lafaz, ijab dan qabul itu pada adab, pada kebiasaan, sekalipun salah seorangnya tidak kedengaran. Ini sama juga dengan sembahyang. Dia kena dengar lafaz ijab qabul. Cuma beza dia sedikit ringan daripada sembahyang. Kalau sembahyang dia tegas dan ketat, dia mesti telinga sendiri dengar. Telinga sendiri dengar. Dan dengar itu dia ada dua kadar. Kadar yang pertama, dengar, dia panggil dengar bil fi'li. Dengar betul-betul, walaupun ada gangguan, kena dengar. Yang kedua, dia panggil dengar bil qahwah. Dengar dengan standard. Standard volume kita lantum ni boleh dengar. Tapi oleh kerana ada halangan bunyi, halangan kipas, halangan lori, suara kenderaan lalu, tak dengar. Baik. Bacaan dalam solat, dia nak kadar mana? Iaitu kadar bil qahwah. Tak perlu bil fi'li. Bil qahwah ni maknanya, ucap lantunan volume kita ini, lantunan suara kita, volume mana? Volume telinga kita boleh dengar. Tapi oleh kerana ada gangguan, lori lalu, kereta lalu, tak berapa jelas makhraj kita. Ada kesah sah. Kenapa? Kerana martabat yang kita ucap itu dah boleh dengar, tapi oleh kerana gangguan tak dengar, sah. Itu dia panggil dua martabat. Martabat bil fi'li ataupun bil qahwah. Di sini dia lebih ringan. Adapun ijab qabul dan jual beli, ijab qabul jual beli ini, kalaulah sekiranya penjual dan pembeli itu ataupun penjual, dia lafaz saya jual, boleh didengari kadar suara dia ini oleh orang yang berhampiran. Kalau ada seorang yang berhampiran, dia boleh dengar dah. Bukan telinga dia saja. Orang yang berhampiran ni boleh dengar. Dia kena kuat daripada telinga dia. Bukan sekadar telinga dia, tidak. Kena orang lain dengar. Orang lain ni sekiranya ada seorang di sebelah dia ni, dengar, walaupun pembeli tu tak dengar, sah.
Contoh pembeli duduk kalut pasal lain, penjual kata saya jual barang ni dengan harga yang tersebut. Pembeli ni duduk kalut pasal lain, duduk fokus kat lain, tak dengar. Tapi kalaulah ada orang di sebelah kiri, dia belah kanan, dia seorang boleh dengar, sah, tak perlu ulang. Tu. Bahawa didengar oleh orang yang berhampiran. Tu cara dia. Orang berhampiran tu dengan apa dia? Akan lafaz, yakni akan perkataan, akan suara. Apabila sebut perkataan, kena ada suara yang mengandungi huruf. Huruf yang boleh dipahami. Pahami yang kata saya jual, saya beli. Lafaz pun, lafaz ijab dan lafaz qabul itu pada adab, pada kebiasaan. Biasanya dengarlah. Tapi oleh kerana dia duk fokus kat lain, tak dengar. Sah. Tak perlu ulang balik. Sekalipun salah seorangnya tidak kedengaran. Salah seorangnya siapa? Penjual kata saya beli, penjual kata saya jual, pembeli tak dengar. Kenapa? Dia duk fokus kat lain. Ataupun ada gangguan. Suara kuat sangat, suara lori lalu kuat sangat. Ataupun suara hingat apa nama ni di kedai dia ni ramai sangat orang sampai tak dengar. Suara dia lantun tu dah boleh dengar, dia tak dengar, boleh sah. Ataupun saya beli diucapkan oleh pembeli, penjual tak dengar. Kenapa tak dengar? Ada gangguan ataupun dia tak fokus. Kalau dia fokus dia boleh dengar, sah, tak perlu ulang balik. Tu. Baik, saya tahu. Yang kelima. Yang kelima, bahawa secocok. Dan yang kelima ni, lafaz ijab qabul ni dia kena sama. Secocok ni maknanya sama. Bahawa sama lafaz ijab dan qabul itu pada maknanya. Kena sama pada makna walaupun lain pada lafaz lain. Asalkan makna dia sama. Lafaz lain tak apa. Seorang bahasa Inggeris, seorang bahasa Arab. Ataupun seorang bahasa Melayu, seorang bahasa Cina. Boleh. Tapi dua-dua ni fahamlah. Kita faham bahasa Inggeris. Saja kita nak kod Melayu. Tapi kawan kita ni dia bahasa Inggeris. Kita faham. Okey, boleh. Ataupun menggunakan bahasa yang sama. Melayu sama Melayu. Tapi lafaz berbeza. Makna sama. Katanya, saya kata, pembeli, berapa ni, penjual kata, berapa ni buku ni Ustaz? Saya kata buku ni, apa nama ni, 5 amah saja. 5 amah. 5 amah ni orang Kelantan je faham. 5 amah sama kali 5. Kan? Kalau dia kata RM1.50, dia tahan lagi, kan? 5 amah ni berapa? Jadi RM1.50, contohlah kita ambil 5 amah ni payah sangat kan? Orang lain tak faham. Kita ambil RM1.50 lah. Kita kata, okey, buku ni RM1.50. Saya jual lah buku ni dengan RM1.50. Pembeli jawab lain. Pembeli kata, saya belilah buku ni dengan RM1.50. Dia tak kata setengah. Beza tak lafaz? Beza. Makna sama. Okey. Yang penting makna. Seperti, jadi sama ni kriteria. Dia kena tengok kriteria. Kena sama semua kriteria. Sama dari sudut jenis. Dari sudut jenis kena sama. Kalau kita jual jenis makanan, kena sama makanan. Yang kedua, sama macam, sama kategori. Kalau makanan tu kategori beras, kena sama beras. Saya beli beras, jangan kata saya beli gandum. Sama jenis tapi kategori tak sama, tak boleh. Kena sama jenis dan sama kategori. Sama sifat, ciri kena sama. Ataupun kriteria dia. Kena sama jenis, sama kategori, sama kriteria. Sama bilangan. Kalau bilangan yang kita jual tu jenis ada bilangan, timbang, kilo dan sebagainya, kena sama. Jangan penjual kata 2 kg, pembeli kata 1 kg, tak boleh, tak sah. Kena sama. Sama tunainya. Kalau tunai, kena sama tunai. Atau sama tangguhnya, sama hutannya. Kalau pilih hutan, sama hutan. Baik, saya kata itu aspek yang kena sama. Pertama jenis, yang kedua kategori, yang ketiga kriteria, yang keempat bilangan, yang kelima ialah tunai, yang keenam cash. Jadi 6 ini kena sama di antara ijab dan qabul. Jangan penjual kata saya belilah barang ini dengan harga yang tersebut secara hutan. Pembeli kata hutan, penjual kata tunai. Tak sah. Tak kena sama. Maka jika tidak secocok, yang ini tak sama, nascaya jawab dia tidak sah ijab qabul.
Apabila tidak sah ijab qabul, maka kena ulang lain. Bukan tak sah jual beli lagi, tak sah ijab qabul. Bukan tak sah jual beli, kena repeat lain. Kalau dia tak repeat lain, dia terus dengan yang tu, barulah transaksi itu tidak sah. Macam kita belajar bab sembahyang lah. Batal Fatihah tak batal sembahyang. Batal Fatihah kena repeat Fatihah. Kenapa batal Fatihah? Sebab dia berhenti lama. Ar-Rahmanur Rahim. Lama berhenti. Berhenti lama kerana apa? Tidak ada hajat yang dibenarkan. Bukan kerana hajat. Kalau kerana hajat dia lupa, boleh. Tapi saja dia berhenti lama. Kalaulah berhenti kerana hajat, contoh kerana hajat, kerana lupa, dibenarkan, boleh berhenti lama. Yang kedua kerana penat, boleh. Kerana berhenti penat, dia tak boleh, semput. Kalau nak terus Ar-Rahmanur Rahim, Maliki tu, kena berhenti dulu, tarik nafas 2 kali, 3 kali tarik nafas, baru boleh Maliki Yaumiddin. Itu boleh. Ini dah, bukan kerana lupa, bukan kerana penat, saja berhenti. Maka putus mualak. Apabila putus mualak, orang panggil dan istilah fiqh dia panggil batal Fatihah, tak batal sembahyang. Apabila batal Fatihah, dia kena mula bismillah balik. Kenapa? Kena mula bismillah balik? Sebab dia putus muwalat. Tapi kalau silap baca, bertukar makhraj, dia tak perlu mula balik. Itu dia kena tahu pak beza dia. Contoh, Ar-Rahmanur Rahim. Itu bertukar makhraj. Huruf halak, dia tukar. Sepatutnya tengah halkum, ha. Tiba-tiba dia gebuk ha, pangkal. Huruf ha ni pangkal. Dua-dua huruf halak, pangkal. Dia panggil bawah. Ha. Jadi dia tukar daripada ar-rah tengah, dia buh ar-rah. Maka bertukar makhraj. Apabila bertukar makhraj, tidak sah bacaan Ar-Rahmanur Rahim. Apabila tidak sah bacaan, dia bukan putus mualak. Dia tak perlu repeat bismillah balik, tak perlu. Dia hanya ulang tempat yang salah. Dia tak perlu Bismillahirrahmanirrahim, tak perlu. Ar-Rahman saja dia ulang. Ar-Rahmanur Rahim. Baru Maliki Yaumiddin. Kena sebab dia tak memutuskan mualak. Itu beza, kita nak tahu di mana tempat kita ulang balik bismillah, di mana tempat tak perlu ulang, tapi ulang balik kesalahan. Tempat yang salah tu kena ulang. Kalau dia tak ulang tempat yang salah, dia terus Maliki Yaumiddin. Bila batas sembahyang? Ketika rokok berbatal. Selagi dia tak rokok, dia baca surah lazim, tak batas sembahyang. Boleh ikut lagi. Tapi ingat, orang yang tu imam macam ni, ketika dia rokok, dia tak ulang balik, kita kena mufaraqah. Jangan dia rokok dulu baru kita mufaraqah, jangan. Kita nampak dia dah nak rokok sebab dia tak ulang. Tak ulang kesalahan. Nak ulang macam mana dia tak tahu. Dia tak tahu yang kata makhraj dah bertukar. Ar-Rahmanur Rahim dah bertukar dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca A bukan A. Ada? Banyak ya Allah. Banyak. Jadi itulah kita apabila kita tengok suasana hari ni, jadi sedih untuk kita berada bersama-sama dengan masyarakat. Maksud apa? Maksud nak follow. Kita yang nak ikut imam ni payah. Jadi payah. Ar-Rahmanir Alamin. Jadi alami. Bukan A tu pangkal. Wujud ni. Tak. Dia A tengah. Huruf halak juga. Saya biasa apa? Ala baca. Alham. Alham ni banyak. Ala satu lagi le. Itu kesalahan yang orang panggil boleh ditahan lagi lah. Orang yang baca salam ni, ketua Akademi Al-Quran dan Sunnah. Ketua Jabatan Al-Quran dan Sunnah Universiti. Oh gitu. Tapi baca begitu. Allah. Jadi ala. Betul alami tadi. Alami. Tengok. Itu tak boleh, itu kesalahan besar. Kesalahan bertukar. Itu dia kena tahu kesalahan besar dengan kesalahan ringan. Kesalahan besar yang boleh membatalkan sembahyang dan kesalahan ringan yang orang panggil tak membatalkan sembahyang. Cuma haram. Ada haram tapi boleh ikut lagi dia. Cuma haram diri dia lah. Mana? Alert. Alert tak boleh. Dia alert ni, dia menambah huruf. Dia sepatut lam tu sukun tapi dia pergi tambah huruf. Alert. Dia macam qalqalah lah. Dia bukan qalqalah tapi dia buat macam qalqalah. Alert. Jadi alert. Tahan macam bass lah, bass. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Dia tak perasan tu. Dia sebab
Sebab dia tak polish. Jadi lama dah. Dulu bis. Tapi lama-lama dia terkambuh. Jadi lama-lama dia hilang jadi bis. Dia punya lari. Dia panggil pitching dia dah lari. Jadi bis tu je, bis. Mi tu me. Sebab tu yang penting kita belajar tu mi, bukan me. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bukan rahim, rahim. Tak kira. Tu payah lagi. Tu cabaran jemaah nak tegur ustaz dan ustazah. Dia kalau soal macam lahjah, ni torik, dia ada satu dipanggil torik. Torik ni bacaan beza torik. Torik tu tak apa, kita tak payah tegur. Torik ni maksud apa? Guru antara guru ni beza sebenarnya. Kita asalkan belajar dengan guru je, betul okey. Dia guru ni dia beza. Beza di kadang-kadang tahap ketebalan. Macam guru saya dia tebal. Antara Mesir ni beza. Mesir dengan Mekah pun beza dia punya torik dia. Biasanya bacaan yang bagus sikit, bukanlah kita kata negeri lain tak bagus. Torik Mesir. Torik Mesir ni antara yang baguslah. Torik lain pun bagus. Kalau kita tengok Ahmad Nainak daripada Mesir, Syekh Dr. An-Nainak, tu antara qori dunia yang terkenal tu. Nainak masih ada lagi. Tua dah dia. Itu antara qori yang bacaan dia baguslah. Kita tak kira lah yang Mustafa Ismail apa tu. Syekh tu. Ada. Dia torik dia. Kalau perhati, torik dia lebih tebal. Ketebalan dia tu tebal. Sebenarnya tak tebal macam tu pun tak apa. Siro, okey dah. Tapi ada guru yang lebih tebal. Tak salah. Kita tak payah tegur dia macam tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tepat, dia tebal. Tak apa, itu tahap ketebalan mengikut torik dia. Mesti dia tebal. Siro tebal tu. Tak perlu tebal sangat. Tak apa, yang tu dia punya style dia tak apa. Yang penting tebal. Macam kita siro, jangan sira. Tu tak tebal. Sira tak tebal. Bawah sangat. Dia tebal ni dia memainkan peranan adalah lidah, pangkal lidah. Pangkal lidah untuk menebalkan. Dia punya tengah lidah, pangkal lidah. Tu menebalkan. Baik. Itu pun antara tempat yang kita perlu berhati-hati. Satu lagi, kalau bacaan tu cantik imam kan, cantik kita tengok baca. Tapi satu pula, apabila kita dengar dia baca yang sir, tak dengar langsung. Itu syarat wajib tu. Ijab qabul pun kena dengar. Apatah lagi bacaan dalam salat. An yusmi'a nafsahu jami'u hurufuhu. Tu syarat di mana-mana kitab sama je dia letakkan syarat ini. Iaitu mesti didengar sekalian jami' huruf, sekalian huruf 141 huruf Fatihah mesti didengar. Dengan apa dia? Bukan dengan suara saja, dengan suara yang mengandungi makhraj huruf. Sebab tu kita tahu telinga kita yang boleh hukumkan. Kata aku ni sebut kaf ak, aku ni sebut qaf aq. Kadang-kadang orang takbir Allahu akbaru. Sebab dia nak tebal ra dengan qaf jadi tebal, dengan kaf jadi tebal. Apabila kaf jadi tebal jadi qaf, betulkan huruf. Sepatut ak dia hamas. Dia ciri kaf dia kena ada ciri dia. Hamas. Hamas ni apa? Bisikkan bunyi. Hamas. Ak Allahu akbaru. Ra tebal. Dia nak tebal dengan ra tertarik. Jadi qaf. Allahu akbaru. Dengan awal lagi tebal. Tak boleh. Tak perasan. Tu tak boleh. Jadi macam tu. Lala jadi lengkup. Isu yang kedua, kalau dia baca cantik, isu keduanya ialah yang dia tak cakna fiqahnya ialah tak dengar. Dia tanya kita dengar dia baca tahiyat, tak dengar langsung, walau ada mic. Tak dengar. Kalau dengar taham lagi. Tu pun tak sah. Itu BBC mana boleh. Wala yakfi ay wala yasihu tahriku lisani bighairi isma'in. Menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan bighairi isma', tanpa didengar di telinga. Dengar apa? Dengar dalam hasyiah sebut dengar makhraj dengan jelas. Bukan dengan suara bisik pun ada suara bisikan. Ni qaul mu'tamad. Ada pandangan dalam kitab Mughni Mu'taq mengatakan bisikan yang sah
Ada juga bisik yang sah. Bisik yang lahir suara. Bisik yang lahir huruf. Kalau kita bisik juga tapi keluar huruf, sah. Tapi bisik yang sama makhraj, qaf pun sama, kaf pun sama, hak pun sama, semua duduk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua duduk sini. Hak semua. Semua huruf halak, tak sah. Okey. Baik, yang kelima. Contoh lagi yang kelima sebelum yang keenam. Dia ada 6 sahaja. Yang kelima, bahawa secocok, dah settle dah. Contoh seperti berkata penjual. Dia ada 6 yang kita mesti ambil kira. Sama ijab dan qabul ni dari 6 sudut, 6 aspek. Aspek jenis, kategori, kriteria, bilangan, tunai dan cash. Tunai dan hutang. Mana contoh? Contoh seperti berkata penjual. Mana kata penjual? Saya, maqul qaul. Saya jual kepada anda buku ini dengan harga RM5, wan perak yang dipecah. Ini dululah. Dulu dia guna mata wang dia dinar dan dirham. Dinar ni ada dinar yang mukassar, ada dinar yang sahih. Dinar yang sahih ni yang sekepin-sekepin. Macam kita nak RM1. Dinar yang mukassar ni yang pecah. Pecah macam mana? 1 dinar tu dia bukan sekepin. Ataupun 10 dinar ni dia 2 keping. Tu dia panggil pecah. Kalau kita 100 dalam RM10. RM10 keping. Kalau 100 sekeping dia panggil sahih kalau dinar. RM100 yang pecah-pecah 10 itu mukassar. Mudah kita faham. Kalau nilai RM, ada RM sekeping, RM yang orang panggil duit kecil. Ada duit besar, ada duit kecil. Kalaulah dia minta duit besar, dia kata dia kriteriakan jenis duit itu. Dia nak duit mana? Duit sekepin 500. Saya nak harga dia 100, sekepin 100. Dia tak nak duit 50, tak nak. Lagilah dia tak nak 10, dia tak nak. Kena ikut penjual. Kalau saya tak ada, tak boleh jual. Kena cari juga. Dia tak nak jual barang dia dengan harga 100 duit lain. Dia nak duit yang sekepin 100. Kena follow. Jawab pembeli, saya beli buku ini dengan harga RM5 wan perak yang sempurna. Sempurna ni makna yang sahih. Apa makna yang sahih? Yang sekepin, bukan yang pecah. Tak sah. Dia nak yang pecah, tiba-tiba kita bagi yang pecing. Maksud bahasa kita hari ni, dia nak duit yang besar, kita bagi duit kecil. Tak boleh. Itu kena tanya dulu. Bawa duit setilin, bawa duit tabung, pecah tabung. Pecah tabung tu beratus duit tabung. Pergi letak atas meja cashier. Saya nak beli beras harga 30. Ni duit shilling saya. Kiralah. Kena tanya dia dulu. Dia setuju tak duit shilling? Saya tak terima duit shilling. Tak boleh. Sebelum kita nak akad jual beli, dia kena tengok duit kita. Sebab tu dia kena tengok duit. Kalau dia tengok duit, dia setuju, okey, boleh teruskan transaksi tu. Tapi kalau dia dah tengok duit, dia tak setuju, stop. Tak boleh teruskan transaksi. Kenapa? Dia tak setuju dengan duit shilling. Maka kita kena ambil duit lain. Sebab itu kita akan bincangkan datang dalam syarat barang dan harga, dia ada 5 syarat. Syarat yang kelimanya ialah kena tahu ciri barang dan tengok. Kena tahu ciri duit dan tengok. Tahu dan tengok. Kalau tahu saja tak tengok, tak boleh. Tengok saja tak tahu, tak boleh. Itu dipanggil ciri, syarat. Barang dan juga price kena tengok dan kena tahu. Dalam mazhab kita, dia detail. Atau katanya, contoh yang kedua, katanya saya jual kepada anda buku ini dengan harga RM5 bertangguh selama sebulan. Bertangguh di mana? Hutan. RM5 hutan selama sebulan. Jadi kita ni, orang Melayu kita, buat hutan secara tanpa menetapkan tarikh bayar, itu tak sah. Muktamad kena ada masa bayar, kena nyatakan. Tak sah sekiranya kita kata saya bagi hutan kepada Abang Yuk RM100 tanpa sebut bila bayar. Tak boleh. Kena nyata bila bayar. Napa anda nak nyata dalam akad pun boleh, nak nyata dalam majlis akad pun boleh. Hari ni kita ambil lah, nak butan duit boleh tak kak? Kak Wan ni, saya ni terdesak ni nak butam. Tikit je berapa Ustaz? 10,000 je. Oh, tikitnya.
Boleh. Mehulu begitu je. Tak nyatakan apa nama ni, bulan 10 tahun depan kena bayar. Tak nyata. Itu yang daripada awal lagi tak sah. Batal orang tak bayar. Lepas tu jenuh lah duduk follow. Duduk kejar. Terbalik pula. Kejar mencari orang berhutang. Habis. Kena nyatakan hutang bila. Dia kata, saya jual buku ini secara hutang selama sebulan. Jawab pembeli, saya beli buku ini dengan harga RM5 bertangguh selama 2 bulan. Tak sah. Kawan nak sebulan, dia nak 2 pula dah. Tak sah. Kena sama. Kalau penjual reda setuju sebulan je bagi hutang, kena setuju sebulan. Tak boleh kata sebulan ataupun 2 bulan, tak boleh. Kena sama persetujuan. Tidak sah, maka tidak boleh teruskan transaksi tersebut. Dan lainnya, lain-lain misal yang tidak secocok pada jenis, sifat, yang kriteria dan lain, semuanya itu tidak sah. Sama je, tidak sah. Baik, sebelum yang ke-6 sedikit, 6 ni mudah saja. Dia gantung, jangan kita buat taklid ni. Sebelum yang ke-6, satu lagi, kriteria akad ataupun dia panggil akad ini, yang biasanya kita nak tekankan pada cash dan hutang. Kalau hutang, kalau nak jadi hutang, dia kena sebut dalam akad hutang. Kalau tak sebut dalam akad, dia jadi auto cash. Walaupun dia tak sebut cash. Cash ni tak wajib sebut. Saya beli buku ni dengan harga RM50. Tak sebut tunai pun. Walaupun tak sebut tunai, dia auto jadi tunai. Tetapi kalau hutang, tak sebut hutang, tetap tak jadi hutang. Walaupun dia nak hutang, tak boleh. Kena sebut dalam akad ataupun dalam majlis akad. Jadi kesimpulannya, kalau orang tanya kita, apa beza jual beli hutang dan jual beli cash? Jawab dia ialah bukan beza pada praktikal, tapi beza pada lafaz. Itu mudah. Jangan praktikal. Praktikal tak. Praktikal walaupun tak bayar segera, nama cash. Kalau kita fikir secara biasa, kita kata kalau bayar segera, cash lah. Kalau tak bayar segera, hutang lah. Tak. Ada yang tak bayar segera, nama cash. Sebab sifat cash ataupun hutang, dia menjadi sifat kepada akad, bukan sifat perbuatan. Bukan kerana dia tak bayar segera dan majlis, dia balik rumah ambil duit dulu, datang balik bayar, buat nama hutang, tak. Kalaulah di dalam akad itu dia tak sebut hutang, maka tak jadi hutang walaupun dia tak bayar segera. Tetap jadi cash. Contoh, kita balik Jumaat, singgah di kedai tepi rumah kita, kebetulan tak bawa duit. Kita pun ambil lah gula, ataupun ambil air. Ambil ketuk ais, harga dia RM2. Ambil ketuk ais harga RM2, yang kata dia pembeli, ambil apa ni, saya jual lah dengan saya jual lah barang ni, dia tak tahu dah harga. Dia tak sebut harga pun tak apa, dia dah tahu. Kita dah tahu harga, dia pun tahu harga. Lepas tu kita kata, tak apa, saya beli. Saya beli dan price tak bagi. Adakah nama hutang? Tak. Sebab kita tak cakap dalam akad hutang. Dan dia pula tak minta segera. Apabila dia minta segera, wajib bayar segera. Kalau tak ada dalam poket, tak boleh cash. Kena tukar jadi hutang. Tapi oleh kerana dia tak minta segera, maka kita pun bawa balik dulu ketuk air kat rumah. Sampai kat rumah kita ambil duit dalam poket seluar, pergi balik kedai. Ni, duit apa ni? Duit tadi bayar hutang. Tak angkat hutang pun. Bayar apa? Bayar duit jual beli yang cash tadi. Tetap nama jual beli itu cash. Cuma dia jadi apa? Dia jadi hukum membayar ini ada dua. Pertamanya, wajib bayar segera sekira dituntut. Bayar, soal bayar wajib bayar. Tapi adakah segera ataupun sunat segera? Kalau dia tuntut, wajib bayar segera, bukan sunat. Tapi kalau tak tuntut segera, dalam majlis akad dia tak minta, mana duit? Dia tak minta, dia senyap je. Maka sunat kita menyegerakan. Ambil duit terus bayar, sunat. Tapi kalau kita tak ada duit lagi, boleh balik ambil rumah dulu, bayar. Setengah jam lagi, bayar. Sebab kita tak nak akad hutang. Nak akad hutang pun bolehlah, fahamlah. Cuma kita nak cerita antara beza hutang dan juga cash. Dia bukan berdasarkan kepada praktikal, tapi dia berdasarkan kriteria kepada lafaz. Itu dia. Baik, serta yang terakhir sebelum kita break. Yang terakhir, yang ke-6, ada 6 syarat lafaz ijab dan qabul. Syarat yang ke-6 ialah ta'liq.
jangan ataupun tidak digantungkan, ditaklikkan dengan sesuatu atau dengan masa umpama katanya, tidak digantung, ditaklikkan dengan sesuatu, sesuatu apapun, ataupun tak ditaklik dengan masa. Mana contoh dia? Umpama katanya, katanya kata seseorang. Siapa seseorang tu? Penjual. Jika bapa saya mati, jika ni lafaz taklik. Jika bapa saya mati, saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5. Tu dia panggil gantungkan dengan sesuatu. Apa dia sesuatu? Bapa saya mati. Mana taklik? Jika. Jika tu lafaz taklik, sesuatu tu bapa saya mati tu sesuatu benda yang dia gantung. Jika bapa saya mati, saya juallah buku ni kepada anda dengan harga RM5. Atau saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5 selama 6 bulan. Ataupun dia tempohkan dia dengan masa tak sah. Tak sah jual beli bertempoh, tak boleh. Dia kalau nak jual selama-lama, tak boleh tempoh. Tempoh ni sewa. Kalau nak tempoh kena sewa, jangan akad jual beli. Semuanya ini tidak sah. Tak boleh. Tidak boleh ada lafaz taklik dan tidak boleh jual beli bertempoh. Tajuk baru, syarat-syarat bagi orang yang berakal. Ini penting. Sebab apa? Sebab inilah praktikal dengan kita di dalam sistem muamalah dan juga di dalam zakat. Dia ada kaitan. Sebab tu orang belajar muamalah, dia belajar zakat mudah je. Tapi dia tidak ada basic muamalah, dia belajar zakat agak pening lalak. Zakat ni rubuk yang keempat, rubuk yang ketiga. Ibadah, puasa, zakat. Haji tak apalah, sebab kita memang pergi haji baru kursus. Tapi zakat jangan kursus. Jangan kursus zakat. Puasa pun bagi yang okey tu dia buatlah. Sempena puasa seminar dulu. Kursus puasa dulu. Cantiklah tu. Sebelum datang puasa, kursus dulu puasa. Khatam dulu kitab puasa. Sebelum nak keluar zakat, khatam kitab zakat. Sepatutnya minggu ketiga ni, minggu ketiga Ramadan kan, nak keluar zakat fitrah, khatam dulu bab zakat. Tak perlulah zakat lain tu, zakat fitrah saja. Ambil subtopik je. Sebab zakat dia banyak, ada 8 jenis. Zakat perniagaan, zakat lembu, zakat peternakan, zakat bijirin. Ambil satu topik ialah zakat fitrah. Modul apa? Khatamkan. Syarat wajib zakat fitrah, syarat sah zakat fitrah. Macam mana syarat sah dia? Orang yang layak untuk menerima zakat fitrah. Orang yang wajib keluar zakat fitrah. Itu semua tu. Baik, ini antara topik yang kita akan bicarakan datang, iaitu jual beli kanak-kanak. Itu dia topik. Jual beli kanak-kanak, jual beli kanak-kanak sedekah, kanak-kanak hebah, dan orang yang bodoh. Maksud orang bodoh ni ada dua kita akan bincang. Orang bodoh yang bodoh betul, dan bodoh pada syarak. Bodoh betul ni mudah. Bodoh ada juga bodoh pada syarak. Syarak panggil bodoh ni, tapi dia cerdik, genius. Duduk universiti full plate tu. Dapat anugerah dekan, dapat anugerah diraja, tapi dapat syarak bodoh. Kenapa? Kerana menghabiskan duit dia untuk perkara haram. Itu dia termasuk sapih. Kita akan bicarakan datang. Lagi satu, orang gila. Orang gila berjual beli. Kadang-kadang orang bodoh, orang gila datang kedai kita, dia hulur duit dia, kita berakad melakukan transaksi dengan orang gila, tidak sah. Kita pegang duit orang gila tu, kita ambil duit orang gila, maka tak boleh milik. Itu ramai yang orang buat. Sebab apa? Sebab tak tahu. Dan satu lagi yang banyak bala berlaku, iaitu kanak-kanak, duit kanak-kanak, harta kanak-kanak yang tidak diurus secara betul. Antaranya kanak-kanak mengeluarkan kanak-kanak sedekah, tidak sah. Kanak-kanak hebah, tidak sah. Duit kutip infak, kutip duit dana di sekolah, dana bencana. Maka cikgu kutip apa? Cikgu kutip daripada duit. Siapa yang beri duit? Adalah anak-anak. Tapi kalau duit itu duit bapa, okey, tak masalah. Cuma anak ni bapa ajar, ni duit bapa, ajar, bagi kepada cikgu, sebab cikgu kutip dana bencana alam. Okey, itu kita kena perbetulkan. Kalau duit budak, kadang-kadang parent dia tak tahu, dia kata duit adik banyak dia tabung kan, adik ambil duit tabung adik, adik bagi kat bencana. Pandai bapak ni pun nak selamat daripada duit dia habis. Tidak sah.
Itu haram bapak tu. Duit anak tak haram lah sebab dia tak tahu. Kan? Allahu a'lam. Insya-Allah lepas Jumaat. Berapa Ustaz? 2.45 ke 3? 2.45 dah. Okey, kita akan sambung 2.45. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ni masjid